Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada video kali ini dan kali ini kita akan mempelajari bab 2 peta topografi. Okey, teruskan bersama dengan cikgu sehingga akhir bab ini, akhir video ini agar tiada kesalahpahaman akan berlaku dan pemahaman pembelajaran ini akan lebih berjaya. Okey, teruskan Jadi kita akan masuk kepada peta topografi ini. Kita lihat apa yang akan pelajari. Okay. Yang pertama, tengok di sini menyatakan maksud peta topografi. Apakah itu peta topografi? Apakah itu peta topografi? Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal pasti garisan timuran dan garisan utaraan dalam peta topografi. Okey, di situ pelajar perlu ingat, perlu tahu apakah garisan utaraan, apakah garisan timuran. Okey. Yang ketiga, menyatakan rujukan grid. Okey, kita akan belajar juga tentang bagaimana menentukan kedudukan menggunakan rujukan grid. Yang keempat, menerangkan perbezaan kegunaan rujukan grid 6 angka dan 4 angka. Okay. Dia ada dua kegunaan dia 4 angka dan 6 angka itu. Menunjukkan cara membaca rujukan grid 4 dan 6 angka dan menganalisis hubung kait ciri pandang darat dan fizikal. Dan yang terakhir, mentafsir peta topografi secara keseluruhan. Okey, inilah yang akan kita pelajari sebanyak 7 objektif yang pelajar perlu kuasai dalam bab 2 ini. Okey, kita akan masuk secara menyeluruh selepas ini. Mari kita terokai peta topografi. Okay, seperti yang pelajar nampak, ini adalah peta topografi, contoh peta topografi. Peta yang kamu nampak dalam Google Map itu bukanlah peta topografi Peta topografi ini lebih kepada seperti peta guna tanah pun boleh nampak macam itu. Tapi ini lebih jelas. Maksud cikgu ada konturnya, kita tahu, pelajar tahu. Ada jalan kereta api dia, ada ketinggian dan sebagainya. Garisan timuran dan garisan utaraan. Garisan timuran dan garisan utaraan. Kita akan pelajari di sini rujukan grid 4 angka dan 6 angka. Tengok di sini rujukan grid itu ada 4 angka dan ada 6 angka. Kalau 4 angka ni tengok dia punya perbezaan di sini. 4 angka tu kita hanya menggunakan nombor ini. Kalau 6 angka ni ada lagi nombor-nombor yang kecil macam ni lah. Membaca rujukan grid. Cikgu akan ajar juga cara mentafsir peta topografi dan juga perbezaan kegunaan rujukan grid 4 angka dan 6 angka dan hubung kait antara pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Apakah maksud peta topografi? Peta topografi itu adalah menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesuatu kawasan dan mempunyai garisan grid secara melintang dan menegak. Itulah peta topografi. Kalau kamu lihat di sini, dia telah paparkan. Ini adalah peta topografi. Boleh kau nyatakan, ini adalah perbincangan dalam kelas. Perbincangan dalam kelas yang selalu akan berlaku apabila bersemuka, kan? Tapi tidak apa. Kalau yang ketika PDPR ini, cikgu akan terangkan dengan kamu secara maksud. Kita masuk kepada garisan timuran dan garisan utaraan. Garisan timuran dan garisan utaraan. Ini Kalau kamu tengok yang terdapat di atas ni, garisan timuran dan garisan utaraan merupakan garisan-garisan yang dilukis dalam peta topografi. Garisan timuran adalah garisan yang dilukis secara menegak. Secara menegak dalam peta topografi itu. Kalau kita ingat lagi dalam kedudukan tingkatan 1, dia boleh disamakan dengan garisan longitude. Garisan yang menunjukkan kedudukan suatu tempat ke arah timur. Dia dibaca daripada kiri ke
kanan, iaitu daripada ke timur. Dia baca ke timur. Okay. Garisan grid dinomborkan dan dinilaikan semakin bertambah ke arah timur. Dia semakin bertambah ke arah timur. Okay. Itu adalah garisan timuran. Okay. Seterusnya garisan utaraan. Garisan utaraan adalah garisan grid yang dilukis secara melintang. Okay. Latitude. Okay. Kalau kita belajar dalam kedudukan hari itu, dia latitude. Melintang. Okay. Garisan menunjukkan kedudukan suatu tempat ke arah utara. Tetap dibaca ke arah atas. Ke arah utara. Garisan grid dinomborkan dan dinilaikan semakin bertambah ke arah utara. Kita lihat kepada contoh dia. Ini adalah peta Kuala Krau. Apabila kita lihat, maafkan cikgu. Lihat. Garisan yang melintang ini 28, 29, 30, 31 dan 32 itu adalah garisan timuran. Sebab apa? Dia dibaca ke arah timur, ke arah sebelah kanan. Okay? 28, 29, 30, 31, 32. Yang menegak. Okay? Yang menegak ini adalah garisan timuran. Okay? Manakala yang melintang dibaca ke arah utara adalah garisan utaraan. Dia dipanggil garisan utaraan sebab dia baca ke arah utara. Di sini 51, 52, 53, 54 dan 55. Okey. Jadi perlu pelajar fahami sebelum kita membuat pengiraan. Okay, kita membuat penentuan kedudukan suatu kawasan dalam peta ini, perlu diketahui garisan timuran dan garisan utaraan itu, kelas. Okay, sebab apa? Kita tidak mau terbalik. Maksud cikgu terbalik di sini, kita baca garisan utaraan dulu baru timuran. Itu sudah salah. Okay, kita akan pelajari itu dalam bab ini ya. Apakah yang dimaksudkan dengan rujukan grid? Okay, ya. Rujukan grid adalah kombinasi antara nilai garisan timuran dengan nilai garisan utaraan pada titik persilangan. Okey. Nilai garisan timuran hendaklah dibaca dahulu. Seperti yang cikgu cakap. Timuran yang dibaca terlebih dahulu dan barulah diikuti garisan utaraan. Terdapat dua cara untuk menentukan rujukan grid, iaitu 4 dan 6 angka. Okay, itu penting diketahui. Kalau 4 tu untuk apa, 6 itu untuk apa. Okay. Rujukan grid 4 angka sesuai digunakan untuk menentukan kedudukan suatu kawasan yang luas. Okay, secara meluas. Okay. Contohnya macam gambar raja ini. Okay. Kalau kamu tengok gambar raja ini. Okay. Rujukan grid 4 angka bagi kampung raya. Kampung raya ini adalah satu kawasan yang luas. Dia tidak nyatakan di sana kilang di kampung raya, tidak. Okey, dia nyatakan secara amnya di manakah kampung raya. Okey, kampung raya terletak pada rujukan grid 4 angka. Tengok, kampung raya berada dalam 3153. Okey. Ingat di sini kelas, kampung raya tidak sampai kepada 32 dan tidak sampai kepada 54. Kita mesti baca sebelum 32 dan 54 itu. Okey. Maksudnya di sini apabila dia sudah berada di kalau pelajar baca 32 54, okey, benda itu sudah berada di luar. Okey, di kawasan ini. Kita tidak tahu apa yang berada di kawasan ini dan di kawasan ini. Okey, jadi kita baca sebelum dia. Okey, contohnya kampung raya, kita tengok nombor sebelum kampung raya tersebut. Okey, kalau di sini kampung raya nombor sebelum dia adalah 31 dan 53, jadi itulah rujukan grid 4 angka dia untuk 3153. Untuk 4 angka, senang. Okey, seterusnya kita lihat kepada rujukan grid 6 angka. Okey, di manakah nombor ini boleh keluar? Okey, kalau kita tengok kepada grid-grid ini, tiada nombor-nombor lain selain 28, 29, 30, 31, 32.
Okey, tengok Kampung Raya di sini kan kelas. Okey, Kampung Raya terletak di sini. Jadi tengok, Kampung Raya itu adalah 3153. Okey, di sini. Kampung Palau di mana? Kampung Palau pula 31. Okey, apa selepas Kampung Palau punya nombor adalah 54. 31, 54. Okey. Bukit Kelang. Okey, Bukit Kelang terletak di 2853. Okey, itu adalah rujukan grade 4 angka. Okey. Jadi kita akan lihat kepada rujukan grade 6 angka. Okay, seperti yang cikgu cakap tadi lah. Bagaimanakah nombor-nombor ini boleh terhasil. Tengok 31 kita andaikan dia ada poin. Titik-titik poin itu. Sebelum dia sampai 3.2. Okay, 31.1. 31.2. 31.3. 31.4. 31.5. 6, 7, 8, 9. Dan 32. Anggapkanlah macam poin tetapi tiada titik dia. Begitu juga dengan garisan utaraan ini tadi. Okay, sebelum dia sampai kepada 54, 53 itu dia ada 53.1, 53.2, 34 sehinggalah 53.9 dan seterusnya menjadi 54. Okay. Pembahagian itu kita samaratakan. Kalau bagi cikgu, kalau contohnya di sini kan, Kampung Raya ini, cara untuk senang mengingat, senang untuk pembahagian dia. Okay, 53. Kalau di tengah-tengah ini adalah 53.5 ataupun 535. Okay. Begitu juga di bahagian garisan timuran ini. Sebelum dia sampai 32, tengah-tengah dia adalah 315. 31.5 di sini. Jadi di sini kita bagi kepada 4, di sini kita bagi kepada 4. Begitu juga dengan sini. Bagi kepada 4 di sini, bagi kepada 4 di sini. Okey, senang sebenarnya. Okey. Jadi, kalau kita lihat rujukan grade 6 angka bagi kilang ialah, okey, kita sudah tahu tadi kilang berada di kawasan Kampung Raya. Kampung Raya adalah 3153. Okey, 3153. Iaitu Kampung Raya. 3153, kalau kita lihat kepada titik kilang itu, dia berada di kawasan 1, 2, 3, 4. Okey. 31, 1, 2, 3, 4. Tengok yang terkena dengan dia. Okey. Lepas tu kalau garisan utaraan dia 53, 1, 2, 3. Okey, 53.1, 2.3. Okey. Jadi apabila digabungkan nombor-nombor tersebut dia akan menjadi 31453. Okey, begitulah seterusnya. Okey, contoh lain. Okey, contoh lain dalam ini kita tengok okey 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 pokok getah di sana kan? Okey, kita lihat pokok getah yang paling hujung. Okey, yang paling hujung atas ini. Okey, paling hujung atas ini. Apakah rujukan grade 6 angka dia? Agak-agak lah, agak-agak. Bukan agak-agak, nampak kan juga sana? Okey, cikgu akan bagi jawapan dia sekejap ni Jadi kita lihat di sana. Pokok getah ini berada dalam 3153, tetapi dia punya rujukan grade 6 angka, kita lihat. Okey, 31. Okey, pokok getah ini berada di mana? Okey, selepas 9. Okay, jadi dia masih dalam keadaan 9. Okey, 319 dan garisan utara anda tengok mana? Pokok getah itu dia berada di 9 juga. Jadi di sini jawapan dia pokok getah itu berada di kawasan 319539. Macam itulah cara dia, cara penentuan 6 angka. 4 angka kawasan yang besar, 6 angka kawasan yang spesifik ataupun yang khusus. Okey? Harap pelajar dapat faham di sana. Cikgu telah terangkan tadi rujukan grade 4 angka itu. Yang pertama sekali kelas perlu baca garisan timuran terlebih dahulu. Jangan baca garisan utaraan. Salah di sana walaupun betul. Walaupun dia terbalikan tetap salah.
Okey, sebab garisan timuran yang perlu dibaca terlebih dahulu, iaitu garisan menegak. Barulah garisan melintang yang menuju ke atas. Okey, kelas 6. Kita tengok pada peta Kampung Karau ni tadi juga semula. Kuala Karau ni. Cikgu mau pelajar faham di sini ya. Untuk penentuan kawasan-kawasan ini, okey, kawasan yang luas adalah 4 angka. Kawasan yang spesifik, kawasan yang kecil-kecil 6 angka. Cikgu akan bagi satu-satu untuk kawasan yang kecil. Contohnya Bukit Kelang. Okey, contohnya Bukit Kelang. Okey. Pelajar, kamu boleh menggunakan pembaris ini. Okey, sebenarnya kamu boleh menggunakan pembaris ini, paling senang. Okey. Satu kotak besar ini, okey, bersamaan 2 cm. Okey, 2 cm. Okey, 2 cm dalam kamu punya pembaris. Okey, 2 cm. Jadi setiap satu calit yang kecil-kecil itu adalah 2 mm. Kalau di sini. Setiap satu calit itu, iaitu 1, 2, 3, 4 itu adalah 2 mm. Okey, 2 mm tu. Sebab apa? Dia punya besar itu, besar kotak tu kan adalah 2 cm. Jadi 2 cm itu kita bahagikan. Okey? 2 cm itu kita bahagi begini. Letak saja begitu kamu akan tahu. Jadi kita tengok Bukit Kelang. Bukit Kelang di sini. Di mana Bukit Kelang? 2853. Bukit Kelang adalah 2853. Tapi kita tengok kepada puncak Bukit Kelang. Okay, stesen trigonometri dia tu. Ni. Okay, stesen trigonometri itu kan. Okay, apabila stesen trigonometri itu bertanda macam itu, kita dapat di sinilah 5859 itu. Jadi kita tengok berapa dia punya rujukan grade 6 angka untuk stesen trigonometri Bukit Kelang. Okay, tengahnya di sini. Okay, jadi 28 belum lagi sampai 5. Okay, belum lagi sampai 5. Dan 53 itu belum lagi sampai 5. Jadi di sini kita lihat antara 5 dan 3 itu 53 sehingga 53.5, okey. Stesen trigonometri ini pula berada di tengah-tengah. Okey. Jadi kita boleh andaikan di sini 531, 532 dan 533. Jadi jawapan dia di sini untuk bawah ini bukan semula, maafkan cikgu, bukan 53. Okey, 281, 282, 283. Okey, manakala 53 naik ke atas ini 531, 532. Okey, jadi jawapan dia di sini untuk stesen trigonometri Bukit Kelang adalah 28352. Okey. Kalau Bukit Raya kita sudah tahu. Okey. Jambatan nombor 1 ni yang dekat kereta api. Okey, jambatan dekat kereta api tu. Okay. Kalau pelajar tengok betul-betul, okey. Tengok dia betul-betul. Jambatan tu kan dia sudah terkena di titik persilangan garisan utaraan dan garisan timuran. Okey, dia sudah kena kan sana kan? Okay, apabila dia sudah kena di sana, dia punya rujukan grade 4 angka adalah 354. Sudah terkena di sana. Ngam di sana. Okey. Jadi rujukan grade 4 angka dia adalah 3054. Jadi dia punya rujukan grade 6 angka berapa? Tengok semula. Tengok di sini. Kalau bermula dengan titik persilangan adalah 0. Nilai dia adalah 0. Okey. Jadi jambatan ini bernilai 30, 30 ataupun 300 dan
540. Jadi jawapan dia 300540. Sebab dia betul-betul di kawasan tengah titik persilangan garisan utaraan dan garisan timuran. Kelas? Pastikan kamu faham apa yang telah cikgu ajarkan pada hari ini. Okey, kita akan jumpa pada sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.